Hai, Assalamualaikum YouTube. Berjumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video kali ini kita nak berbincangkan tentang isu tentang Ustaz Kazim Ilyas. So, seperti mana yang korang tahu ataupun sedia maklum bahawa Ustaz Kazim Ilyas telah dibuat orang, guys. Dan didapati bahawa Ustaz Kazim Ilyas ni sampai tahap dikena ataupun dibuat oleh orang sampai dia ni susah nak berjalan dan mengalami bengkak kaki. Dan daripada perkongsian daripada Ustaz Kazim Ilyas menyatakan bahawa perkara tersebut terjadi apabila satu hari ni dia nak pergi ke kuliah dia ataupun dia nak mengajar. Dan dia terjumpa sebuah kotak yang di dalam kotak itu mengandungi abu dan juga gambar beliau yang telah dibakar. Dan sejak itu dia mengalami sakit misteri yang menyebabkan kakinya bengkak dan menyebabkan sukar untuk berjalan. Dan ini adalah sedikit perkongsian apa sebenarnya yang terjadi di sebalik peristiwa yang sangat misteri ini dikongsikan oleh Ustaz Kazim Ilyas. Jom kita lihat dulu apakah perkara yang sebenarnya yang terjadi di sebalik kejadian misteri tersebut. Jom kita lihat. Dia pergi berubat dengan satu bomoh siap di Bangkok. Satu buat Tok Sami lah. Jadi bila Tok Sami tu buka dia ada peti banyak tu. Bila buka situ ada gambar saya dalam tu. Maknanya ada orang yang guna orang buat perubatan tak elok pada saya. Dia buatnya di Bangkok. Jadi dia kata saya terkejut, dia kata saya ni jahat Ustaz. Sejahat-jahat saya pun saya tak sanggup nak sihirkan Ustaz, nak santau Ustaz. Walaupun saya ni jahat. Pergi jumpa Tok Sami, minta apa dia minta nombor ekor ke apa, itu dia punya masalah dia lah. Itu masalah dia. Tapi ada orang yang sanggup macam itu. Kalau dah datang perasaan benci, datang perasaan tu, dia sanggup upah sampai keluar negara. Dia sanggup upah. Jadi saya merasa iman. Daripada saya muda, daripada saya anak seorang, dah benda-benda ilmu hitam, ilmu sihir ni saya dah jumpa banyak. Semuanya itu alhamdulillah Allah bagi kekuatan dapat saya tempuh walaupun sakit. Dia datang berubat saya tengah malam. Ui, jauh Indonesia. Dari Indonesia. Jadi dia gali satu tanah depan rumah saya tu. Bila gali tu Ustaz Ahmad, dia keluarkan bangkai anjing. Lepas tu dia pun pergi. Sampai sekarang saya tak jumpa dia dah. Siapa dia pun tak, wallahu a'lam. Orang semua kat terkejut. Dia cuma minta cangkul. Cangkul dalam rumah saya, dia semayang, dia berdoa. Kemudian habis tu dia minta cangkul. Bila minta cangkul, dia pergi satu tempat, dia korek jumpa bangkai anjing dalam kawasan rumah saya. Kemudian hilang. Alhamdulillah, esok pagi 2 hari ni saya dah boleh bangun. Boleh. Jadi itu yang benda pelik-pelik yang bila jadi benda-benda macam ni, setengah orang dia tak percaya kan. Tapi So itu dia geng, sedikit perkongsian tentang perkara mistik yang terjadi kepada Ustaz Kazim Ilyas. Dia telah juga menyatakan bahawa ada seorang hamba Allah ini yang datang daripada Indonesia yang ingin membantu beliau di waktu malam dan datang ke rumah, solat di dalam rumah. Selepas tu dia meminta cangkul dan didapati ada bangkai anjing di kawasan rumah dia, guys. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Dan ada juga perkongsian daripada seorang hamba Allah ni juga mengatakan bahawa dia terjumpa gambar Ustaz Kazim Ilyas di Thailand. Aku masih trigger lagi. Masih lagi ada orang yang menggunakan ataupun
masih lagi orang yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam ni, yang umpamanya sebelum ni kita tahu Ustaz Kazim Ilyas pun pernah kena santau. Aku jadi macam, kenapa masih ada lagi orang-orang yang menggunakan perkara-perkara yang kita tahu terang-terang dalam Islam sangat melanati orang yang membuat perkara-perkara yang sebegini, yang membuat perkara-perkara mistik ni, ingin nak buat orang sampai ingin menjatuhkan orang. Dan aku tak faham kenapa orang benci sangat dengan Ustaz Kazim Ilyas ni. Sedangkan aku personally rasa macam Ustaz Kazim Ilyas ni adalah salah satu figure yang memang sangat sepatutnya kita hormati, kita sanjung, sebab dia ni berdakwah untuk secara yang memang sempoi lah. Kalau korang tengok ceramah-ceramah dia dengan bersahaja, kau memang takkan bosan bila datang kuliah dia, ceramah dia. Even kau tak dapat jumpa depan-depan pun, kau dapat tengok dekat platform YouTube ke, dekat Facebook ke, even dekat TV pun kau tengok, memang dia ni seorang yang sempoi lah sebenarnya kan. Seperti mana kita tahu, Ustaz Kazim Ilyas ni pun ada juga membuat sebuah sekolah tahfiz yang mana di bawah naungan dia, tanpa ada dana daripada kerajaan. Dia menggunakan wang ringgit dia untuk menubuhkan sekolah-sekolah ni. Dan aku rasa dia memang satu figure yang memang sepatutnya kita contoh dan kita sokong dengan usaha-usaha yang dia buat kan. Dan aku tak faham kenapa ada lagi orang yang tak suka, orang yang iri hati dengan dia. Aku pun personally tak faham dan tak tahu kenapa sampai satu tahap orang buat dia sampai macam tu. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang bila aku baca cerita ni, aku rasa macam kenapa orang kat luar sana yang masih lagi mengamalkan ilmu-ilmu hitam ni, buat orang kalau tak suka sampai tahap buat orang sampai orang sakit, jatuh sakit, dan ada juga yang sampai tahap menyelibatkan sampai kematian. Personally aku ada pengalaman yang melibatkan kawan aku, yang mana ayah dia pun pernah kena juga perbuatan yang seperti gini. Sampai satu tahap aku jadi jatuh kesian sangat bila tengok bapa dia kena buat buatan orang, sampai tahap kau sendiri tak boleh nak bayangkan ataupun kau tak boleh nak imagine sampai satu tahap jadi macam tu. Kenapa dan kenapa? Kadang-kadang mungkin salah satu faktor dia yang menyebabkan adalah mulut kan. Kadang-kadang ada orang dia jadi sakit hati bila kita mengeluarkan kata-kata yang kita tak seperasan, kita kena keluar kata yang mengguriskan hati orang, ataupun perbuatan kita yang membuat orang tak suka. So dekat sini kesimpulan dia, jagalah mulut, jagalah tingkah laku kita, sebab tak semua orang yang suka kita. Even though dalam YouTube ni sendiri pun bukan semua orang yang akan suka apa yang kita buat kan. Walaupun kita rasa kita dah bagi yang terbaik, kita cuba bagi yang all out, yang apa yang kita ada, tapi masih ada orang yang rasa kau tak layak untuk jadi YouTuber, kau tak layak buang masa buat video dan sebagainya. Tapi pada Beto sebenarnya kata-kata ni Beto ambil sebagai pembakar semangat Beto untuk lebih berusaha keras untuk beli yang terbaik. Dan dalam video-video yang akan datang mungkin Beto akan cuba lebih berusaha lagi untuk memberikan konten-konten yang menarik. So itulah dunia. Dalam dunia kita sekarang ni, hasad dengki masih ada lagi dalam kalangan masyarakat kita. Tapi itulah, biarlah kita ambil benda tu, challenge diri kita untuk jadi yang lebih baik. Bukannya sampai satu tahap kita kena buat orang sampai orang tu yelah jadi macam tu kan. Buat benda-benda yang syirik ni adalah perkara-perkara yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
So ambillah pengajaran ni. Semoga Ustaz Kazim Ilyas akan terus sihat seperti sedia kala, dapat membuat dakwah ataupun ceramah-ceramah agama untuk membimbing kita semua, berikan kita ilmu-ilmu bab agama ni berterusan. Itu yang betul harapkan. So pada korang, janganlah sekali-sekali buat-buat perkara-perkara yang syirik ni. Itulah nasihat Beto. So setakat tu je untuk konten video kali ini. Kepada korang yang suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe, tombol warna merah tu, cuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.